الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذ برسول الله داوي قلبي وامناه السر القربي وجني كربي والحقني بأهل الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله طير القمر قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله أنت الحبيب بالذكر القلب يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Matnul Zubad ataupun Safwatul Zubad yang dikarang oleh Al-Imam Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Yang mana kita masih lagi dalam muqaddimah fi ilmi al-usul, ataupun kita pada penghujung muqaddimah fi ilmi al-usul. Yang mana penghujung muqaddimah fi ilmi al-usul, pengarang kita membincangkan berkenaan dengan usul al-fiqh, ataupun sedikit istilah usul fiqh dimuatkan dan dimasukkan pada penghujung muqaddimah bagi Matnul Zubad. Baik. Jadi sebelum daripada ini kita bincang berkenaan dengan usuluddin. Kita duduk mari sedikit usul fiqh. Kata pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, amma as-sahih fil ibadati fama wafaqa syar'a Allah fima hakama wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin sabatat. Kata dia, amma as-sahih, adapun as-sahih. Kita sekarang ni masih dalam perbincangan berkenaan dengan hukum syarak. Yang mana apa yang kita sebut sebelum daripada ni, bahawasanya hukum syarak terbahagi kepada ni. Yang pertamanya dipanggil hukum taklifi, yang keduanya hukum wad'i. Itu kena ingat, hukum syarak terbahagi kepada dua. Yang pertamanya hukum taklifi, yang keduanya hukum wad'i. Hukum syarak adalah khitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf, yang berkait dengan perbuatan mukallaf, sama ada nisbah tuntut ataupun pilih. Tuntut ada, tuntut buat ada, tuntut tinggal. Kita boleh faham? Tuntut buat yang mana tuntutan itu adalah tuntutan yang putus, tu dia panggil benda ijab, ataupun kita kalau mengikut apa yang disebut di sini, kita kata tu dia panggil wajib. Sebenarnya adalah perbezaan di antara ijab dengan wajib. Kenapa kita cakap mudah-mudah. Itu yang dinamakan sebagai wajib. Apa yang dituntut ataupun khitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan perbuatan mukallaf daripada sudut tuntut sebagai tuntutan yang putus. Itu dipanggil benda ijab ataupun wajib. Manakala khitab Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan mukallaf nisbah kepada tuntut, tetapi tuntut itu tuntut buat tapi tidaklah putus, itu yang dinamakan sebagai sunat, yang dinamakan sebagai mandub ataupun masnun. Baik. Yang ketiganya adalah tuntut tinggal. Khitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan perbuatan mukallaf nisbah kepada tuntut tinggal, dia terbagi kepada dua. Tuntut tinggal yang putus, waktu dipanggil haram, tahrim. Lepas tu yang keduanya adalah tuntut tinggal yang tidak putus, waktu dinamakan karaha ataupun makruh. Itu kena ingat. Lepas tu di sana ada juga khitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf daripada sudut pilihan. Maksud pilih di antara buat dengan tidak. Waktu yang dinamakan sebagai ibahah ataupun cakap kita harus, mubah. Baik. Jadi kesimpulan, berarti molek kena ingat hukum syarak taklifi ada 5. Cakap mudah-mudah, wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Okey, itu cakap mudah-mudah. Cuma kalau kita nak perincikan lagi, itu perlu kena masuk dalam
usul fiqh. Baik. Di sana ada hukum syarak wad'i. Tadi hukum syarak taklifi. Dia ada hukum wad'i. Hukum wad'i ni maksudnya syarak menjadikan ia menjadi alamat kepada hukum syarak taklifi. Ataupun cakap kita mudah-mudah, ia adalah menjadi syarat kepada suatu kewajipan, ataupun dia menjadi manik, ataupun dia menjadi sebab. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, kewajipan sembahyang zuhur, syarak meletakkan sebab dia adalah gelincir matahari. Aqimis salata liduluki syamsi. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang ketika gelincir matahari. Gelincir matahari adalah sebab. Lagi, kewajipan mengerjakan solat pada zuhur. Okey, itu dia panggil sebab. Di sana dia panggil hukum syarak wad'i. Syarak menjadikan ia alamat kepada hukum syarak. Syarak menjadikan ia sebagai alamat kepada hukum syarak. Yang mana hukum syarak wad'i terbagi kepada 5. Yang pertamanya, yang kita bincang dah sebelum daripada ni, yang pertamanya syarat. Yang keduanya sebab. Yang ketiganya mani'. Yang keempatnya sahih. Yang kelimanya adalah batil ataupun fasid. Jadi yang 3 tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Berkenaan 3 tu tak ada disebut di sini. Yang disebut di sini adalah sahih dengan batil sahaja. Manakala 3 lagi tidak disebut di sini. Baik. Jadi yang amma sahihu ni masih lagi dalam hukum syarak, tapi hukum syarak yang wad'i. Adapun sahih. Sahih tu benda suatu yang sah. Kita kata benda sembahyang dia sahihah, sembahyang dia sah. Puasa dia as-saumuhu sahih, puasa dia sah. Zakatuhu sahihah, zakatnya sah. Sebagai contoh. Wudu'uhu sahih, wudu' dia sah. Okey, apa maksud sah? Okey, boleh faham apa maksud sah? Was-sahihu amma as-sahihu fil ibadati. Adapun sahih di dalam ibadat. Kita dia ada sah dalam ibadat dan kita ada sah dalam muamalat. Okey, 2. Ada sah dalam ibadat dan ada sah dalam muamalat. Dia masuklah dalam muamalat ni, sah dalam munakahat. Dia masuklah. Baik, ada sah dalam ibadat dan ada sah selain daripada ibadat. Cakap mudah gitu. Sah dalam ibadat maksud dia lain sikit daripada sah dalam bab yang lain. Okey, boleh faham? Faham tak tadi? Sah dalam ibadat dia lain daripada sah dalam muamalat. Lain sah dalam munakahat. Jelas? Ini nak cerita sah dalam ibadat. Adapun as-sahih bil ibadat, dalam ibadat adalah fama wafaqa syar'an Allah fi ma hakama. Sah dalam bab ibadat ialah fama, maka iaitu barang, amma sahihu fil ibadati fama fahuwa ma, maka iaitu barang wafaqa syar'a Allah, yang muwafaqah ia, muwafaqah bertepatan ia akan syarak Allah. Dia bertepatan dengan apa hak yang Allah Ta'ala tetapkan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham? Sahih dalam bab ibadat dia bertepatan dengan apa hak yang Allah Ta'ala tetapkan. Maksud lagu mana dia bertepatan dengan apa hak yang Allah Ta'ala tetapkan? Berhimpun padanya perkara-perkara yang syarak iktibarkan. Berhimpun padanya setiap perkara yang syarak ambil kira. Cukup padanya syarak, cukup padanya rukun. Maka hak tu yang dinamakan sebagai bertepatan dengan syarak Allah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, sembahyang yang sah. Maksud dia sembahyang yang sah, iaitu sembahyang yang bertepatan dengan syarak Allah. Bertepatan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh agama. Faham? Faham? Jelas? Itu sebagai contoh. Sebagai contoh nak bagi contoh, nak bagi mudah faham. Jadi dia bertepatan dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Cukup syarat dia, betul? Cukup. Benda lagi ni. Cukup dia. Cukup sifat. Cukup sebab mana pula. Cukup syarat dia, betul cukup rukun dia. Cukup syarat dan cukup rukun. Baik.
Tu fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Pada perkara hak yang ditetapkan. Hakama, alif pada hakama tu dia panggil alif lil itlaq. Dia asalnya tidak ada alif. Hakama fi'il madhi. Pada apa hak yang hakama yang telah menetaplah ia Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun perkara hak yang menetap ia kembali kepada syara Allah. Jadi dia bertepatan dengan syara Allah pada apa hak yang syara Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okay, boleh faham? Jelas tak? Jelas tak? Satu. Seterusnya, wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat. Wa fil muamalat ataf pada fil ibadah. Jadi ada pun sahih dalam bab muamalat pula. Dia masuk juga dalam bab munakahat, masuk belakang. Ialah ma tarattabat, ialah barang yang tarattabat, yang terhasillah alaihi atasnya atharun, kesan-kesan. Terhasil atasnya oleh kesan-kesan. Yang mana kesan-kesan saat itu sabatat bi'aqdin, yang sabitlah ia dengan akad. Yang sabit dengan akad. Okey, boleh faham? Tak faham lagi. Okey, tengok. Apabila kita jual madu sebagai contoh. Jual madu pualang, kenyal. Amin penjual, Zul pembeli. Okey, boleh faham. Maka jual beli ni dalam bahasa Arab dipanggil bai'. Dia ada asal. Ada kesan-kesan yang akan berlaku apabila berlakunya sabitnya akad tersebut. Apabila terjadinya akad. Apabila terjadinya akad, maka di sana ada asas, ada terhasilnya kesan-kesan. Okey, boleh faham. Ketika sah jual beli tersebut, maka Zul memiliki madu itu, manakala Amin memiliki duit bayaran. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi apabila sah jual beli, maka di sana terjadinya asar yang di sana ada kesan-kesan yang terjadi setelah daripada berlaku akad tersebut. Okey, boleh faham? Kita nak boleh faham makna asar ni. Asar bagi jual beli adalah pemilikan. Bila sah jual beli, maka di sana berlaku pemilikan. Betul tak gitu? Okey, sama juga dengan masalah nikah. Apabila sah nikah, maka di sana ada wujudnya asar. Mana? Asar dia adalah halal bersetubuh. Faham? Halal bersetubuh tu dipanggil asar daripada nikah yang sah. Okey, boleh faham? Sama juga apabila sahnya akad sewa menyewa, maka di sana ada asarnya, iaitu halal mengambil manfaat. Okey, boleh faham? Halal mengambil manfaat ia terjadi apabila sahnya sewa menyewa. Okey, boleh faham? Halal berlaku pemilikan bila ketika sahnya akad jual beli. Belum lagi sah akad jual beli, tidak berlaku pemilikan terhadap barang hak yang dibeli. Okey, boleh faham? Begitu terhadap barang yang dibayar. Jelas. Sebelum daripada sah akad perkahwinan, maka tidak halal bersetubuh dengan perempuan tersebut. Jelas. Kenapa ada perbezaan di antara sahih dalam bab ibadat dan sahih dalam bab muamalah? Baik. Jadi sahih dalam bab ibadat adalah apa hak yang bertepatan dengan syarak Allah pada apa hak yang telah ditetapkan. Dengan maksud cukup pada ibadat itu rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Walaupun cukup saat itu hanya pada sangkaan orang yang melakukan. Pada sangkaan kita cukup. Walaupun cukup saat itu pada sangkaan orang yang melakukan. Walaupun cukup syarat saat itu, ia tidak menggugurkan qada, maka dinamakan sah. Boleh faham? Walaupun cukup syarat,
ataupun bertepatan dengan ketetapan syarak saat itu adalah mengikut zon sangkaan kita. Pada hakikat tidak begitu pun. Sudah dinamakan sah. Okey, boleh faham? Di sana ada sebahagian daripada ulama, ni kalau kita masuk dalam usul fiqh Al-Hanafiyah ataupun ulama mazhab Hanafi, dia mendefinisikan sahih ni adalah ma asqata al-qada. Setiap ibadat yang menggugurkan qada itu sahih. Kalau tidak menggugurkan qada bukan sahih. Jelas. Okey, kita buat sebagai contoh. Bagaimana kita buat contoh? Sekarang ni Ami dia semayang. Okey, dia semayang. Dia semayang, lepas daripada semayang ataupun doa. Dia semayang. Lepas daripada semayang, baru sedar. Bapak cari punggung. Okey, sah tak semayang dia? Sah ke tak? Sah ke tak? Dalam masalah ni, tu. Sebahagian daripada ulama mengatakan sahih. Sah. Sebab dia? Sebab bertepatan dengan apa yang dituntut oleh syarak mengikut sangkaan dia. Sangkaan dia, ingat wak molek belaka dah. Okey, ada sebagian ulama kata begitu. Sebagian daripada ulama melihat kepada ia tidak menggugurkan qada, maka dikirakan tidak sah. Okey, boleh faham? Oh, ada khilaf ni. Jadi kalau cari gitu ada kok kata sah. Nanti dulu. Kita bukan nak bincang masalah kena qada atau tidak, kita nak bincang sah, nama dia sah ke tak. Okey, boleh faham? Sebab pada sangkaan dia, contoh, kita buat contoh aja, ke contoh nak mudah faham. Pada sangkaan dia cukup syarat, maka dikirakan sah. Pada sangkaan dia cukup syarat, maka dikirakan sah. Tapi pada hakikatnya tidak cukup syarat. Okey, ada benda yang terlepas pandang iaitu keterbukaan aurat. Sebahagian daripada ulama melihat kepada tidak menggugurkan qada dikata tidak sah. Tetapi pandangan yang mengatakan sah sekalipun, dia kata tetap wajib qada, tapi wajib qada adalah dengan perintah yang lain. Okey, boleh faham? Dengan perintah yang lain. Jelas tak? Jelas ha? Okey. Okey, itu contoh lagu ni. Kita nak faham contoh yang tidak menggugurkan qada. Seorang ni, kita buat contoh lain. Saat ni pada sangkaan kita kan. Tadi kita kata walaupun masih lagi dinamakan sah. Walaupun ia tidak menggugurkan qada, tetap dinamakan sah. Tetap sah sebab dia bertepatan dengan ketetapan syarak. Okey, sebagai contoh. Seorang ni dia adalah faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat pencuci. Air tak ada, tanah tak ada. Air tak ada untuk berwuduk, tanah tak ada untuk bertayamum. Wajib tak dia semayang? Wajib semayang li hurmatil waqt. Kerana menghormati waktu. Sebab waktu itu adalah waktu semayang. Maka kita kena isikan waktu tersebut ketika kita mukallaf dengan ibadat sembahyang yang diwajibkan kepada kita. Okey, apabila kita semayang, berarti balik kita semayang, sah tak semayang tu? Sah. Sebab dia bertepatan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Tetapi adakah ia menggugurkan qada? Okey, berlaku khilaf. Namun mazhab Imam Syafi'i ia tidak menggugurkan qada. Jangan kata waktu tidak sah, sah. Sebenarnya sah. Tapi ia tidak menggugurkan dia. Ia tidak menggugurkan qada. Okey, ini ada perbincangan lah di kalangan ataupun di kalangan ulama usulul fiqh, di kalangan usuliyin. Okey, itu kita buat contoh secara ringkas sahaja. Cuma kalau kita nak bincang secara terperinci, hak tu kita kena masuk dalam ilmu khusus, iaitu ilmu usulul fiqh. Baik. Seterusnya kata dia lagi, manakala wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat. Okey, jelas tu Lepas tu kita baca dah kan? Tadi gue baca lajak dah, tu kita undur balik buat contoh. Okey, wal batilul fasidu lis sahihi dhid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Katanya dan al-batil mubtada. Al-fasid ay huwa al-fasid. Batil itu ialah fasid. Maksudnya dalam zat Imam Syafi'i, batil dengan fasid adalah lafaz mutaradifan. Lafaz mutaradifan maksudnya dua lafaz yang sama makna. Sama makna. Maksudnya batil dengan fasid adalah dua lafaz yang sama makna. Tapi bukan sama makna secara mutlak.
Sama makna dalam banyak perkara. Tetapi ada dalam beberapa perkara di antara fasid dengan batil berbeza dalam mazhab Imam Syafi'i. Antaranya dalam bab haji. Bab haji fasid dengan batil berbeza. Cuma kita cover secara ringkasnya adalah fasid dengan batil sama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Pada kebanyakan fiqh, kebanyakan mana hukum fiqh di antara fasid dengan batil adalah sama. Okey, boleh faham? Cuma ada kemudian mereka dalam beberapa bab dalam beberapa perkara berbeza di antara fasid dengan batil. Wal batilul fasidu adalah diddun lis sahih. Batil yang mana batil itu ialah adalah fasid diddun lis sahih. Al batil mubtada, diddun khabar. Kalau kita baca syair kita baca wal batilul fasidu lis sahih didd. Tapi asalnya diddun khabar. Dia lawan bagi sahih. Fasid ni lawan bagi sahih. Jadi bermakna sahih tadi apa hak yang bertepatan dengan syarak Allah. Jadi bermakna fasid ataupun batil adalah apa hak yang tidak bertepatan, menyalahi syarak Allah. Menyalahi apa yang ditetapkan oleh agama, maka itu yang dinamakan sebagai batil dan fasid. Dalam sembahyang di sana ada rukun-rukun dan di sana ada syarat-syarat. Okey, boleh faham? Tetapi dia menyalahi syarat ataupun menyalahi rukun yang ditetapkan oleh syarak, maka ibadat dia adalah batilah ataupun fasidah. Boleh faham? Wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Dan iaitu batil ni adalah alladhi, suatu yang ba'du syurutihi, sebahagian daripada syarat-syaratnya, sama juga dan rukun-rukunnya, sebahagian daripada syarat ataupun sebahagian daripada rukunnya, ba'du syurutihi au arkanihi fuqid, tidak ada. Asalnya fuqida. Fuqida fa'il madhi. Sebahagian daripada syaratnya ataupun sebahagian daripada rukunnya mafqud, tidak ada. Macam boleh faham? Sebahagian daripada syaratnya dan sebahagian daripada rukunnya tidak ada, maka itu yang dinamakan sebagai benda batilah ataupun fasidah. Okey, jelas? Nampak kan? Setengahnya katanya wastathni mawjudan kama law udima kawajidil ma'i idza tayammama wa minhu ma'dumun kamawjudin musil kadiyatin turathu an syakhsin qutil. Maksudnya wastathni, dan hendaklah mengecuali oleh engkau. Kamu kena kecualikan. Kecualikan daripada mana? Daripada batil tadi, daripada sahih. Ataupun daripada batil tadi. Kan batil ni adalah iaitu yang sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Itu makna batil. Batil ni ada sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Mengkecualikan benda ni daripada perkara tersebut. Maksudnya benda ni kalau kita tengok memang syarat tak ada. Tetapi syarat masih lagi tidak katakan dia sebagai batil. Maksudnya benda ni dikecualikan. Okey, boleh faham? Nanti kita akan tengok benda yang jadi kau lagi. Kita faham lagi ni. Benda ni kalau kita tengok sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Apabila sebahagian daripada syaratnya tidak ada, ibadat ni ataupun benda ni sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Tetapi syarak masih lagi tidak menghukumkan dia batil. Sedangkan kita khabar tadi batil ataupun fasid adalah benda yang sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Okey, boleh faham? Hal ni kecualikan. Maksudnya ni tidak termasuk dalam perkara tersebut. Okey, boleh faham? Hal ni dikecualikan. Wastathni mawjudan kama law udima. Hendaklah mengkecualikan daripada batil tadi itu adalah mawjudan, benda yang ada, kama law udima, sebagaimana tidak ada. Benda yang ada sebagaimana tidak, seperti tidak ada. Maksud benda yang ada seperti tidak ada gini. Maksudnya di sana ada benda yang mawjud tapi diberikan kepadanya hukum ma'dum. Betul? Di sana ada benda yang mawjud tetapi diberikan kepadanya hukum ma'dum. Okey, boleh faham? Di sana benda ada tapi diberikan kepadanya hukum tidak ada. Okey. Kita syarat tayamum. Okey, berarti boleh. Syarat tayamum mesti kena tidak ada air. Boleh faham? Mesti kena benda tidak ada air. Adamul ma'. Okey, boleh faham? Tidak ada air adalah syarat tayamum. Tetapi di sana ada orang yang bertayamum ketika ada air.
Faham? Maka anggapkan. Itu panggil anggapkan. Setengah ulama usul fiqh digunakan istilah at-taqdiratus syar'iyyah seperti Imam Qarafi dan beberapa orang ulama usul yang lain. Ia meletakkan taqdirat asy-syar'iyyah di dalam perbahasan hukum syarak yang wad'i. Dipanggil taqdirat asy-syar'iyyah, takdir, anggapkan. Okey, boleh faham? Kalau kita kan dalam masalah tayammum kerana tak ada air. Ada kala orang tu ada air, tetapi air saat itu ingin maksudnya untuk diminum. Kalau dia tayammum jadi bermakna tak ada air untuk diminum. Okey, boleh tak ditayammum? Kerana benda tadi. Kerana benda. Tak air sikit. Air banyak kau nak minum ramai. Kerana tak ada air. Kerana tak ada air. Tak ada air, warna air ada. Ini dipanggil dia. Diberikan hukum mawjud. Diberikan benda yang mawjud, hukum ma'dum. Oleh kerana air saat itu ingin digunakan untuk minum, maka dianggapkan air itu tidak ada. Okey, boleh faham? Orang tu, dia nak berwuduk, maka air ada. Air bukan tak ada, air ada. Tapi air itu adalah padang-padang untuk minum. Kalau dia berwuduk, maka dia akan dahaga. Bahaya nyawa dia. Okey, boleh tak dia tayammum? Boleh. Kerana dia tayammum? Tak ada air pada hukman, pada hukum. Hakik, sungguh ada air. Tapi pada hukum tak ada air. Sebab dianggapkan tidak ada air. Itu dipanggil dia. Diberikan hukum ataupun diberikan benda yang mawjud, hukum benda yang tidak ada. Okey, boleh faham? Dianggapkan tak ada. Itu dia kata ni. Okey, sekarang ni, perhati boleh. Orang ni tayammum kerana tak ada air. Sedangkan air ada. Cukup dah syarat kalau kita tengok. Boleh faham? Cukup dah syarat. Sekarang ni dia nak tayammum kerana tak ada air. Sedangkan air ada. Ada air. Jadi kalau kita tengok, dah dia tayammum kerana tak ada air. Sedangkan air ada. Bermakna tayammum dia adalah batil. Sebab dia? Sebab sebahagian daripada syarat tayammum tidak ada. Tidak cukup pada dia. Betul tak kita? Kita nak faham ya? Sebahagian daripada syarat tayammum tidak cukup. Jadi apabila tidak cukup, bermakna dia adalah termasuk dalam al-batil. Tayammum dia batil, tayammum dia fasid. Sebab begitu. Makna batil. Batil wal batilul fasidu lis-sahihi dhid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Yang sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Syarat sah tayammum adalah bagi orang yang tidak ada air, mesti kena tak ada air. Tiba-tiba air ada tak? Air ada. Jadi bermakna cukup tak syarat sah tayammum? Tidak cukup. Jadi kalau ditayammum juga kerana tayammum ketika ada air. Dan dia boleh guna air. Jadi bermakna pada zahirnya tak sah tayammum dia. Kerana tidak cukup syarat. Tetapi oleh kerana melihat kepada air saat itu, melihat kepada air, perlu digunakan kepada perkara yang lebih penting, iaitu untuk menjaga nyawa, maka dianggapkan air itu tidak ada. Okey, boleh. Itu dipanggil takdir. Ditakdirkan air itu tidak ada. Okey, boleh faham? Jadi kalau kita tengok pada zahir, mengikut ta'arif yang diletakkan batil saat itu, jadi termasuk tayammum dia, termasuk dalam tayammum yang tidak sah. Batil. Betul tak gitu? Tetapi hal ini dikecualikan. Kerana al-mawjud di sini diberikan hukum al-ma'dum. Itu maksudnya wastathni mawjudan kama law udima. Hendaklah kecualikan oleh engkau daripada batil tadi, benda yang mawjud seperti tak ada. Benda yang ada seperti tak ada. Diberikan hukum benda yang ada itu seperti hukum benda yang tidak ada. Contoh, kawajidil ma'i idza tayammama. Seperti orang yang mendapati air. Wajid, orang yang mendapati al-ma' air, idza tayammama, apabila dia tayammum. Maksudnya di sana ada orang tayammum, dia ada air. Okey, boleh faham? Di sana ada orang yang tayammum kerana ada air. Jadi tayammum dia sah walaupun ada air. Kerana air yang ada diberikan hukum tak ada. Faham? Itu maksudnya. Kawajidil ma'i idza
tayammama. Alif pada law ulima. Alif pada tayammama tu dipanggil alif lil ighlaq. Wa minhu ma'dumun ka mawjudin musil. Wa minhu, dan daripadanya, maksudnya daripada al-mustathna min dhabitil batil, yang dikecualikan daripada dhabit batil. Kan tadi kan dia bagi dhabit bagi batil, ta'rif bagi batil. Batil adalah batil adalah alladhi ba'du syurutihi fuqid, sebahagian daripada syaratnya tidak ada. Dan daripada al-mustathna, daripada benda yang dikecualikan daripada dhabit batil. Hak ni dikecualikan juga. Sebagaimana hak yang tadi dikecualikan, hak ni juga dikecualikan. Dia tidak termasuk dalam batil. Walaupun sebahagian daripada syaratnya tidak ada, tapi tidak termasuk dalam batil. Wa minhu ma'dumun, dan minhu ay minal mustathna min dhabitil batil ma'dumun, benda hak yang tidak ada. Kamawjud, seperti benda yang ada. Maksudnya diberikan hukum benda yang tidak ada, diberikan kepada benda yang tidak ada hukum benda yang ada. Sebalik tadi diberikan benda yang ada hukum benda yang tidak ada. Hak ni diberikan yang tidak ada hukum benda yang ada. Hak ni dikecualikan daripada benda batil juga. Contoh kamawjudin. Musil. Dia kita baca dengan bait syair musil. Tapi asalnya adalah musila. Maksudnya musila lahu bihadzal mithal. Dibuat contoh untuknya dengan contoh ini. Tu musil ay musila lahu bihadzal mithal. Dibuat contoh untuk benda perkara tersebut dengan contoh ini. Mana contoh dia? Kadiyatin turathu an syakhsin qutil. Seperti dia yang diwarisi akan dia daripada seorang yang telah dibunuh. Dia yang diwarisi akan dia daripada seorang yang telah dibunuh. Okey, katakanlah si fulan dibunuh oleh seseorang. Maka pembunuh saat itu mesti wajib kena bayar dia sebanyak 100 ekor unta. Dia adalah perbincangan yang panjang berkenaan dengan dia. Okey, boleh faham? Wajib kena bayar dia. Kadang-kadang wajib bayar dia di atas aqilah dia, keluarga dia. Kadang-kadang wajib dia di atas dia sendiri. Lepas tu perbincangan panjang akan datang dalam kitab fiqh. Okey, wajib bayar dia. Okey, sekarang ni dia saat itu dikirakan sebagai harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Sedangkan benda tu baru berlaku setelah daripada dia mati. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, apabila dibayar dia, maka ahli waris dia yang mewarisi harta tersebut. Benda si mati dah. Maka daripada dia tersebutlah ditunaikan. Sebab sebelum daripada pusaka kan ada benda-benda yang berkait dengan pusaka. Faham tak dia? Berkait dengan pusaka. Dibayar hutang dia, pengurusan jenazah pun daripada benda tersebut sebagai pusaka dia. Lebih lagi barulah beri pusaka kepada ahli waris dia. Okay, boleh faham? Boleh faham? Baik. Jadi kalau kita kira pada asalnya masalah pusaka ni adalah benda yang dimiliki oleh si mati ketika dia hidup. Tetapi dia ni adalah benda yang masuk dalam milik dia setelah daripada dia meninggal dunia. Faham? Maka anggapkan, itu dipanggil takdirkan, anggapkan. Benda yang tak ada saat itu seperti benda yang ada. Takdirkan dia saat itu masuk dalam milik dia pada penghujung hayat dia. Sekarang ni dia ada tak tinggal saka dia tersebut masa dia hidup? Tak ada. Okey, boleh faham? Boleh faham? Dia tak ada, tapi diberikan apabila lepas daripada mati dapat dia, maka diberikan hukum dia hak yang tidak ada ketika dia hidup seperti hukum benda tu ada pada ketika hidup. Okey, boleh faham tak? Itu maksud dia. Jadi yatim turathu an syakhsin qutil. Baik. Jadi maksudnya begini, cakap mudah. Dianggapkan dia ni ada ketika dibunuh dibunuh orang tersebut, si fulan tersebut, dan dia ni masuk dalam milik dia pada penghujung daripada kehidupan. Okey, boleh faham? Maka apabila dia ada hutang, boleh dijelaskan hutang daripada dia tersebut. Sedangkan pada penghujung kehidupan dia saat itu, dia tu tak ada lagi sebab dia
diwajibkan setelah daripada dia mati. Okey, boleh faham? Maksudnya apa? Kan dia kerana bunuh lah. Kerana bunuh. Bila? Kerana bunuh. Bila? Mati. Okey, jelas tak? Jadi maksudnya di sana ada dua perkara yang perlu dikeluarkan daripada dhabit al-batin. Yang pertamanya, di sana ada benda yang mawjud tapi dia mengambil hukum ma'dum. Dianggapkan dia tidak ada. Itu dipanggil taqdirat asy-syar'iyyah. Anggapkan dia tidak ada. Dari sana benda yang tidak ada dianggapkan dia ada. Kalau kita tengok, oh ni tidak cukup syarat dia. Boleh tidak cukup syarat dia, maka dia masuk di bawah dhabit batil. Tapi di sisi syarak dia tidak panggil batil lagi. Dia panggil masih lagi dikirakan sah. Okey, boleh faham? Maka kecualikan benda ni daripada perkara tersebut. Jelas? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sikit ke gua? Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu Kitabut Taharah. Okey, habis dah muqaddimah. Ini baru kita masuk dalam kitab fiqh. Baik. Kita alhamdulillah kita habis dah muqaddimah, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu dalam ataupun kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan fiqh. Kitabut Taharah. Kitab pada menyatakan taharah. Dia kitab. Makna kitab pada istilah adalah nama bagi perhimpunan perkara-perkara tertentu yang ada di dalamnya bab dan ada dalamnya fasal dan ada dalamnya masail. Okey, itu makna kitab. Pada lughah kitab ni makna dia adalah ad-dhammu wal jam'u, himpun. Orang Arab kata tabat badu fulan, ay ijtama'u. Telah berhimpun mereka itu, anak cucu kepada fulan. Mengikut istilah syarak, kitab adalah nama. Dia nama. Faham tak nama? Amin, nama bagi seorang. Kitab ni adalah nama kepada beberapa perkara yang tertentu yang di dalamnya ada abwab, bab-bab, fasal-fasal, lepas tu masail. Ni ghaliban dah kebiasaan begitu. Jadi, Taharah mengikut istilah ulama adalah benda. Taharah adalah mengangkat hadas ataupun menghilang najis. Itu makna taharah. Bersuci sama ada mengangkat hadas ataupun menghilang najis. Ataupun pada makna keduanya ataupun pada bentuk bagi keduanya. Pada makna mengangkat hadas, pada makna menghilangkan najis, ataupun pada bentuk mengangkat hadas ataupun bentuk menghilangkan najis. Okey. Itu makna taharah mengikut istilah syarak. Katanya wa innama yasihhu tathhirun bima utliqa la musta'malin wa la bima bitahirin mukhaditin taghayyuran itlaqa lismi ghayyara fi ta'mihi aw rihihi aw lawnihi wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi. Katanya dan hanya sesungguhnya. Innama tu dipanggil benda innama tu dipanggil adatu hasrin. Adatu hasrin. Alat yang digunakan untuk membataskan sesuatu. Innama adalah alat yang digunakan untuk membataskan. Sah, sesungguhnya sah tathhir, menyucikan. Menyucikan sesuatu. Baik, menyucikan sesuatu yang najis ataupun menyucikan daripada hadas. Sah menyucikan daripada hadas bima, asalnya bima'in, dengan air. Sah tathhir bima, ay bima'in, dengan air. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air. Tidak sah bersuci melainkan dengan air. Bima asalnya bima'in, air. Utliqa, air yang diitlaq akal dia. Cakap kita air dia? Air mutlaq. Apa maksud air mutlaq? Air yang dilepaskan daripada sebarang ikatan yang tetap, yang tidak berpisah daripada air tersebut. Kita boleh faham? Kalau ikatan tu berpisah, tu tidak menjadi masalah. Ini dalam penggunaan bahasa Arab lah. Okey, ni air ni ikatan dia tidak berpisah. Air ni ikatan dia boleh berpisah. Contoh kita kata orang Arab kata ma'ul wardi.
Itu dipanggil ikatan yang tidak boleh berpisah. Air mawar, air bunga mawar ke air dia dipanggil airus lah, airus. Airus. Habis suka lah. Nama mak dia. Panggil lah manja mak dia. Okey. Okey. Tu perkataan ma'ul wardi, ma' air diqaidkan dengan al-wardi. Dia kadang-kadang qaid dengan sifah, kadang-kadang qaid dengan mudhafun ilaih. Okey, boleh faham? Kita ni diciptakan mimma'in dafiq, daripada air dafiq yang terpancuk, air mani. Okey, tu dipanggil dia air yang diqaidkan dengan qaid yang lazim. Jadi bersuci ni mesti dengan air yang mutlak, air yang tidak diikatkan dengan ikatan yang lazim. Air mutlak banyaklah, air hujan, air yang turun daripada langit ataupun air yang keluar daripada bumi. Air hujan, salji, lepas tu ma'ul bard. Bard ni air yang kalau kita hujan batu ke hujan manik ke, kan dengung-dengung tubik batu kat tempat dia jarang berlaku gitu. Tak ada jarang. Tapi kalau tempat-tempat sejuk, dia berlaku berkosong di batu kadang-kadang. Salji. Tapi dia batu tu, salji tu kalau kita nak guna untuk bersuci mesti kena cairkan dulu. Sebab mesti kena isalah kan, mesti kena sayalan, mengalir kan. Baik. Itu hak yang turun daripada langit. Hak yang keluar daripada bumi pula banyaklah. Yang ada atas bumi, air laut, air sungai, air telaga, air mata air. Okay, itu termasuk dalam air mutlak. Walaupun kita kata benda air telaga, kita qaidkan dengan telaga, tapi qaid dengan telaga bukan qaid yang lazim. Masih lagi dinamakan air mutlak. Kenapa kau ulama meletakkan air yang boleh kita nak bersuci mesti kena air mutlak? Kerana tengok kepada dalil syarak. Yang mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata-kata, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Ketika mu tidak dapati air, okay, Allah Ta'ala kata ma'an, air. Secara mutlak, tanpa meletakkan apa-apa qaid. Tak ada air. Jadi bermakna kalau ada air mutlak, buat suci. Okay, boleh faham. Begitu juga ketika Arab Badui masuk dalam masjid, dia kecil dalam masjid Rasulullah. Maka Rasul kata dia, "Subbu alaihi dhanuban mimma." Tuangkan ke atasnya setimba daripada air. Rasul kata air mutlak, tanpa diikatkan dengan apa ikatan. Jadi air mutlak sahaja yang boleh digunakan untuk bersuci. Okey, boleh faham? La musta'malin wala bima bizahirin mukhaditin taghayyara. Tidak air musta'mal. Air musta'mal. Maksud air musta'mal di sini air yang digunakan pada fardu taharah ataupun pada menghilangkan najis. Air yang digunakan pada mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Air yang digunakan pada fardu taharah ataupun pada menghilangkan najis. Dan air itu air yang sedikit. Musta'malin ay musta'malin qalil. Maksudnya tidak sah bersuci dengan air musta'mal. La musta'malin ataf ma'in utliqa. Maksudnya la yasihu tatrihun la yasihu tathhirun bima'in musta'malin. Tidak sah bersuci dengan air musta'mal. Boleh juga. Tak apalah, air musta'mal. Tapi kena ingat air musta'mal yang dimaksud musta'mal di sini adalah musta'mal mengikut istilah ulama fiqh. Bukan mengikut makna dia pada lughah. Makna dia pada lughah adalah air yang digunakan. Apa jua bentuk penggunaan, nama dia musta'mal pada lughah. Tetapi dalam istilah fiqh mazhab Imam Syafi'i, musta'mal hanya merujuk kepada air yang digunakan pada mengangkat fardu taharah ataupun pada menghilangkan najis dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya air saat itu sedikit, tidak cukup dua kolom. Boleh. Wala bima, dan tidak juga sah dengan barang, yakni dengan air taghayyara bi zahirin mukhaliq. Biasa begitu. Alif pada taghayyara, alif lil itlaq. Air yang berubah bi zahirin mukhaliq, dengan benda yang suci. Di sana ada air yang berubah dengan benda yang najis.
dengan benda najis, dengan najis. Dari sana ada air yang berubah dengan benda yang suci. Air yang berubah dengan benda yang najis dinamakan sebagai air mutanajis. Nanti kita akan bincang selepas daripada ini. Apakah hukum dia? Di sana ada air yang berubah dengan benda yang suci. Yang mana benda yang suci yang mengubahkan air, dia terbagi kepada dua. Yang pertama, benda yang suci saat itu adalah benda yang mukhalid. Yang keduanya, benda yang suci saat itu adalah benda mujawir. Beza lagu mana mukhalid dan mujawir? Mukhalid adalah ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Perkara yang tidak mungkin, tidak boleh dipisahkannya daripada air. Nak pisahkan dia, nak buang dia apabila dia campur dengan air, tak boleh tak? Maka itu dipanggil benda mukhalid. Ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'. Manakala mujawir adalah ma yumkinu fasluhu 'anil ma'. Benda hak yang boleh dipisahkannya daripada air ketika dia bercampur dengan air. Okey, boleh faham perbezaan di antara mukhalid dengan mujawir. Sekarang ni tahir hak mukhalid ke mujawir ni nak cerita ni. Mukhalid. Benda tu benda suci. Tapi apabila masuk dalam air tak boleh dah nak pisahkan dia daripada air. Kita buat contoh dia. Contoh leni, contoh yang leni semua orang guna belaka adalah benda-benda klorin. Kan klorin kan dicampur dalam air kan? Air pahit ada klorin belaka. Tak gitu. Antara campuran dalam air penggunaan kita sekarang ni air pahit air pahit yang dicampur dengan klorin. Air pahit kerajaan semua dia letak klorin. Kan dia hot dalam letak klorin. Ada semua klorin belaka. Klorin belaka. Okey. Jadi sekarang ni klorin apabila diletak dalam air, boleh tak nak klorin tu suci ke tak? Suci. Kalau kita tak tahu suci ke tak, maka syok najis dia tidak dihukumkan pada zahirnya najis, mengambil hukum suci. Okey, sebab kita tak tahu. Okey, hukum dia suci. Lepas daripada tu, apabila letak dalam air, boleh tak dipisahkan semula daripada air? Tak boleh tak? Tidak boleh nak dipisahkan daripada air. Tak boleh tak? Maka klorin saat itu dinamakan tahir mukhalid. Jelas tak? Maka dia kata tidak sah juga bersuci dengan air yang bercampur dengan tahir mukhalid. Okey, boleh faham. Tetapi tahir mukhalid saat itu wala bima, dan tidak dengan barang taghayyara bi tahirin mukhalid. Begitu cara baca. Alif pada taghayyara, alif di itlaq. Dengan barang, yakni dengan air yang berubah, air itu berubah. Dengan tahir mukhalid. Dia berubah ni mungkin berubah pada rasa, pada warna dan pada bau. Tapi kena ingat berubah taghayyuran akan sebagai perubahan. Ghayyara itlaq al-ismi. Biasa baca taghayyuran itlaq al-ismi ghayyara. Penyusunan asal gini. Taghayyuran ghayyara, alif pada ghayyara, alif di itlaq. Itlaq al-ismi. Maksudnya akan sebagai perubahan yang mengubah ia akan itlaqkan nama air. Faham tak dia? Perubahan teruk sampai ke mengubah ia akan itlaqkan nama air. Orang nak panggil dah air mutlaq. Sebab perubahan yang banyak, perubahan yang teruk. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okey. Jadi kamu kan ni, kalau air saat itu asal air mutlaq, tiba-tiba bercampur ke dalam air mutlaq tersebut benda yang suci. Sama benda yang suci. Yang mana benda yang suci saat ni itu dia tidak boleh lagi dipisahkan daripada air ketika dia bercampur dengan air. Boleh. Dua. Maka kita kena tengok berlaku perubahan tak pada sifat air ketika bercampur dengan perkara tersebut. Kalau tidak berlaku perubahan, maka air itu tetap lagi dinamakan sebagai air mutlaq. Boleh digunakan untuk bersuci. Boleh faham? Yang kedua, berlaku perubahan. Saat ini tidak berlaku perubahan. Yang kedua, berlaku perubahan. Okey, kita tengok. Berlaku perubahan saat itu sikit ke banyak? Kalau sikit, masih lagi boleh digunakan untuk bersuci. Kalau banyak, tak boleh. Okey, boleh faham? Hak banyak saat itu lah hak yang kata tidak boleh untuk bersuci dengan air tersebut. Cuma ukuran sikit banyak diberi. Ukuran sikit banyak. Kalulah benda
Orang dak panggil air dah. Orang dak panggil air mutlak dah begitu. Sebab teruk sangat berubah. Maka tu dipanggil perubahan yang wajar. Tapi kalau berubah tu nampaklah keruh. Tapi masih lagi orang panggil air mutlak, maka tu dipanggilkan perubahan yang sedikit. Jelas ke tak? Nabi SAW pernah berwuduk ataupun pernah bersuci daripada air yang diletakkan dalam satu bekas. Yang mana bekas tersebut digunakan oleh isteri Rasulullah untuk menguli tepung. Diguna untuk uli tepung. Ada saki baki tepung. Duduk dalam bekas tersebut. Lalu diletakkan air. Jadi bermakna air saat ni itu bercampur tak dengan benda yang suci. Bercampur dengan benda yang suci. Okey, kalau kita tengok saat itu berlaku perubahan tak? Mungkin berlaku perubahan. Sikit ke banyak? Sikit aja sebab saki baki. Tapi tetap Rasulullah guna untuk bersuci daripada air tersebut. Maka sebab itulah kata ulama, kalau benda yang suci saat itu, yang tidak boleh dipisahkan daripada air, yang bercampur dengan air mutlak, kalau hanya perubahan yang sedikit, maka ia tidak memudaratkan air tersebut. Maksudnya masih lagi boleh digunakan air tersebut untuk bersuci. Jelas? Jelas Okay, Abi. Berubah akan sebagai ataupun perubahan yang mengubah ia akan nama air fi ta'mihi, berubah pada ta'mihi, pada sudut rasanya. Rasa ni dengan mulut. Tapi bukan semua benda yang boleh kita rasa dengan mulut. Kalau air mungkin boleh kita rasa dengan mulut. Kita nak komorkan masa berwuduk, mana lah air? Rasa lah. Oh, teruk dah air. Sikit-sikit tak masalah. Mana rasa tepung sikit je. Tak ada masalah. Gada roti canai terus tu tak boleh. Rasa roti canai terus. Aurihihi ataupun warna baunya. Berubah daripada sudut bau. Au launihi ataupun warnanya. Ini panggil 3 sifat air. Rasa, bau dan warna. Cuma kadang-kadang di sana dia panggil dia ada taghayyur hissi dan ada taghayyur taqdiri. Taghayyur hissi adalah taghayyur yang secara zahir nampak jelas, bau jelas berubah dia. Kita boleh faham? Rasa jelas perubahan tersebut. Kan 3 kan, bau, rasa dan warna. Itu dia panggil taghayyur hissi. Dan di sana ada taghayyur taqdiri. Yang mana ketika suatu benda yang suci saat itu, dia adalah cecair juga. Yang masuk dalam air. Dia benda yang lain. Dia masuk dalam air. Warna dia sama, rasa dia sama, bau dia sama dengan air. Tapi dia bukan air. Contoh kita kata ma'ul wardi. Air ros. Air bunga mawar tu, air mawar tu, air ros. Hak yang telah lama, hak yang telah hilang bau. Dia bukan air mutlak. Okey, boleh faham? Ataupun air nyok. Oh, bau lah air dah sikit-sikit aja. Rasa pun air nyok, tiba-tiba campur dengan air mutlak. Faham? Warna sama, bau tak bau air nyok dah. Air nyok warna sakit benda, bahan COVID-19 ke dia. Jadi siapa hilang bau, contoh. Air nyok. Lepas tu rasa pun lebih kurang dia. Tiba-tiba campur dengan air mutlak. Memang pada hissi tidak benda. Pada hissinya tidak berubah. Okey, boleh faham? Pada hissi tidak berubah. Pada takdiri mungkin berubah, mungkin tidak. Kalau berubah sikit tak ada masalah. Kalau berubah banyak, kita takdirkan, kita anggapkan. Kalau benda ni mempunyai warna yang tidaklah kerah sangat. Bau yang tidak kerah sangat. Rasa tidak kerah sangat. Kalau banyak ni campur dengan air mutlak banyak ni, guna. Anggapkan saja. Kita boleh faham? Itu dipanggil berubah benda takdiri. Jadi tidak boleh juga untuk bersuci dengan menggunakan air yang berubah dengan tahir mukhalif, yang mana perubahan tersebut sehingga tidak lagi dinamakan air mutlak, sama ada berlaku perubahan pada rasa, bau ataupun warna. Lepas tu wa yumkinu istighna'uhu bi sawnihi, dan mungkin dan boleh istighna'uhu. Nama dia istighna'u, dan mungkin dan boleh istighna'u, dielokkannya. Boleh dielokkan. Istighna', biasa istighna', terkaya air daripada perkara tersebut. Maksudnya air tidak berhajat. Maksudnya masih lagi kita boleh elok dia bisawdihi, dengan menjaganya. Kita boleh
elok perkara tersebut daripada masuk ke dalam air. Kita boleh faham? Dia berbeza dengan benda yang tidak boleh dielok daripada duduk dalam air. Contoh kita tanah. Tanah boleh tak elok daripada air? Tak boleh. Kita boleh faham. Selagi hak yang berada di bawah sepohong pokok. Sepohong pokok. Yang mana pokok saat itu meluruhkan daun. Daun hacur dalam air. Kalau dah hacur tu dipanggil bukan mujawir. Dia dipanggil mukhalif, tu dipanggil dia mujawir. Dia hacur dalam. Okey, tu boleh nak elok tak? Tak nak elok tak? Kita boleh faham. Tak boleh nak elok tak? Hal tu tetap boleh kita guna bersuci. Kita boleh guna, kita boleh bersuci dengannya. Kita boleh berguna untuk bersuci. Sebab benda yang tidak boleh nak elok dah. Walaupun dia mengubahkan sifat air. Tetapi dia ada syarat lagi air tersebut boleh kita elok. Kalau tidak boleh kita elok tu masalah lain. Itu syarat dia. Contoh klorin. Klorin ni mungkin tak istighna air daripada klorin? Boleh. Kita sengaja hak yang letakkan. Okey, boleh faham. Pihak tertentu sengaja hak yang letakkan. Adakah tak nak elok? Tak. Boleh. Boleh elok. Okey, boleh faham. Jadi kalau tak nak elok, nak buat apa je? Kita kata kawasan kita gali telaga tu kawasan hak yang busuk pohon bau. Air sampai ke ipang. Contoh, kawasan dia kawasan barang, kawasan belerang, busuk pohon. Boleh elok tak? Tak boleh elok. Jadi boleh tak guna air tersebut? Boleh. Jadi. Jadi kesimpulan sebelum daripada kita pergi kepada perbincangan seterusnya, kesimpulan sikit. Kita nak bersuci sama ada menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, berwuduk, mandi wajib, termasuk mengangkat hadas. Mesti menggunakan air. Yang mana air yang kita nak guna mesti adalah air itu air mutlak. Kalau air bukan mutlak, tak boleh. Kalau air itu bukan air mutlak. Contoh air bukan air mutlak, air nyok. Bukan mutlak. Kita boleh faham. Air bunga ros, air bunga mawar, bukan mutlak. Cuka, bukan air mutlak. Sebagai contoh, warna macam air. Dan kalau kita guna cuka rasanya, komang-komang pun habis tanggalkan dia. Sebab tajam kan? Contoh kan. Muka hot banyak jerawat pun mungkin hilang jerawat. Contoh. Tak perlu dah pakai lambung sabun. Contoh je. Itu contoh kan. Tapi tak boleh. Mesti dengan air. Kalau misalnya kita guna cuka untuk basuh najis, mungkin kalau masuk dalam makmal pun rasanya mampu habis. Benda sel-sel najis ke dia. Tetap tidak boleh guna cuka. Air sip tu tak boleh. Jelas kan? Mesti kena guna air benda air mutlak. Baik. Air musta'mal tak boleh. Air musta'mal ni adalah air yang digunakan pada fardu taharah ataupun pada menghilangkan najis sedangkan dia sedikit. Kalau banyak, dia bertukar menjadi tahur, suci lagi menyucikan. Sama juga tidak boleh kita bersuci dengan air yang berubah dengan suatu benda yang suci yang mukhalif, yang tidak boleh dipisahkan daripada air. Yang mana ketika masuk benda yang suci ke dalam air tersebut, benda tu mengubahkan sifat air sama ada rasa, warna ataupun bau dengan perubahan yang cukup teruk. Sehingga orang tak panggil dah air mutlak. Jadi bermakna kalau tidak berubah ataupun berlaku perubahan yang sedikit, masih lagi orang panggil air mutlak. Maka ketika itu tidak memberi mudarat, masih lagi boleh digunakan bersuci dengan air tersebut. Okey, jelas? Jadi seterusnya kata dia wastathni taghyiran bi'udin sulbi aw waraqin aw tuhlubin aw turbi. Dan istithna olehmu. Istathni fa'il amar. Istathna yastathni. Istathni dia mabni ala hadfi harfil illah. Dan hendaklah mengecuali oleh engkau. Mu kena kecualikan. Kecualikan daripada mana? Daripada apa yang memberi mudarat kepada air. Kan tadi kan? Zahir, hak yang mukhalif, hak yang jatuh dalam air memberi mudarat kepada air.
Maksudnya air mutlak asalnya boleh guna bersuci dengannya, tiba-tiba tidak boleh guna bersuci dengan air mutlak tersebut. Okey, boleh faham? Maka mungkin kecualikan. Wastatni hendaklah mengkecualikan air mimma yadur daripada perkara hak yang memudaratkan air, mengkecualikan taghyiran perubahan bi'udin sulbi dengan ud kayu ranting kayu sulbi asalnya sulbin yang keras. Jadi berlaku perubahan dengan sebab kayu yang keras. Okey, boleh faham? Ni nak bayang dia. Kalau perubahan saat itu dengan sebab mujawir, tak ada masalah. Bukan dengan sebab mukhalif. Air duduk dalam kolok, tiba-tiba lembu mampu tepi. Lembu mampu tepi. Masuk kau lembu, tapi tak jatuh dalam kolok. Tahan angin duduk tolak sama. Kita dia ambil air busuk sampai kain bau. Tak lagi. Angin duduk tolak sama, busuk dia masuk ke dalam air. Jatuh depan, angin naik kat ni, tolak sama, busuk kau. Okey, boleh faham? Air busuk kau. Boleh tak guna? Boleh. Sebab dia sebab perubahan saat itu bukan kerana dengan bukan dengan benda mujawir, tapi dengan benda bukan dengan mukhalif, tapi dengan mujawir. Jelas tak? Sama juga dengan kayu yang keras. Contoh kita kata kayu yang bau jatuh dalam air. Dan kayu zat itu tidak larut dalam air. Ya, larut kita guna istilah larut lah. Tidak larut dalam air. Walaupun berubah air, warna bau rasa lain. Bau rasa lain pula. Bau lain. Bau rasa lain. Bau lain. Bau lain. Ataupun rasa jadi lain. Tapi kayu yang jatuh besar, terus satu lah. Ia dah kecil. Dah macam gaya batu. Okey, maka dimaafkan. Maksudnya masih lagi boleh digunakan bersuci dengan air tersebut. Awaraqin ataupun dengan daun kayu. Waraq, daun. Saat ni air tu berubah dengan sebab daun. Daun yang jatuh ke dalam air. Faham? Itu tak ada masalah. Kerana dia, kalau daun saat ni tu tidak hancur, maka dinamakan sebagai mujawir. Kalau daun hancur, benda tu adalah benda yang tidak boleh dielokkan air daripada perkara tersebut. Tak boleh nak elok lah. Nak buat? Sebab telaga kita duduk di bawah pohon kayu. Takkan kita nak tunggu daun tiap saat kena tunggu. Daun kayu tu pun cebar. Cebar ni dong buat lagi. Tak boleh ubah air. Tak boleh. Dia tidak mampu kita buat lagu tu. Faham lagi? Maka ia dimaafkan. Tapi dengan syarat jangan kita cepok. Kuntik-kuntik daun lain. Lepuk dalam ni. Gerang ala gezu. Contoh. Itu tak boleh. Sebab perbuatan kita. Autuhlubin ataupun lumut. Dia berubah dengan sebab lumut. Ini benda yang tidak boleh nak elok air daripadanya. Betul tak kita? Auturbin ataupun tanah. Turab tu lah. Tanah. Boleh nak elok? Tak boleh. Faham? Wala bima'in mutlaqin hallathu 'ain najasatin wa huwa bidunil qullatain. Dan tidak sah juga bersuci bima'in dengan air mutlaq hallathu 'ain najasatin. Maksudnya hallathu 'ainu najasatin. Yang jatuh di dalamnya ain benda najasah najis. Jatuh dalam dia benda najis. Air mutlak tapi jatuh dalam benda najis dalam. Ni air mutlak tiba-tiba jatuh tak cicok dalam. Wa huwa bidunil qullatain. Sedangkan ia air mutlak tersebut kurang daripada 2 kolok. Tak cukup 2 kolok, tak cukup 200 liter. Jadi kalau cukup 200 liter, kalau tidak berubah, maka bukanlah air mutanajis, itu air mutlak. Kita boleh faham. Jadi hak yang kurang daripada 2 kolok tidak disyaratkan berubah. Dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Ni air ni, siapa kat 2 kolok ni? 2 kolok lebih kurang apa? 200 liter, lebih kurang lah. Okey.
Ni, tak cukup 2 kolom. Tiba-tiba jatuh tak cicok. Dalam. Kita buang tak cicok. Air sama je. Warna sama. Bau pun biasa je. Rasa pun biasa je. Kau sedap ada. Kalau kau sedap ada tu, berubah tu. Okey, boleh faham? Jadi, tak berubah. Mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Air ni air mutanajis. Sebab air yang sedikit, yang tidak cukup 2 kolom, semata-mata jatuh najis ke dalamnya, sama ada berubah ataupun tidak, maka najis tersebut menajiskan air. Tapi syarat najis itu najis yang tidak dimaafkan. Sebab kerana di sana ada najis yang dimaafkan. Nanti kita akan tengok bendakah najis yang dimaafkan. Okey, boleh? Harap lagi kan? Itu maksudnya dan tidaklah maksudnya wala yasihu tathhirun bima'in mutlaqin halathu 'ainu najasatin wa huwa bidunil qullataini. Dan tidak sah bersuci dengan air mutlak yang jatuh ke dalamnya oleh ain najasah. Jatuh ke dalamnya oleh ain najasah. Jangan ain najasah tak jatuh dalam tepi je. Tapi oleh kerana angin duk tolak semua jadi bau. Tidak, tu tetap air tu air mutlak. Sebab dia campur. Wahwa padahal ia mak mutlak saat itu bidunil qullatain, kurang daripada berapa kolom? Kurang daripada 2 kolom. Nah, maka air itu dinamakan sebagai air mutanajis. Ni disyaratkan air ni adalah kurang daripada 2 kolom. 2 kolom ni depan 200 liter. Sampai 200 liter tu kurang lah. Wastathni maitan damuhu lam yasili. Dan hendaklah mengecuali oleh engkau akan mayat, akan bangkai yang darahnya lam yasili, tidak mengalir. Di sana ada bangkai. Bangkai adalah najis. Bangkai najis. Mereka 3 bangkai jadi najis. Benda 3 bangkai. Ikan, lepas tu belalang, lepas tu amin. Soalan lagi. Benda. Manusia lah, orang ada amin kan. Fardun min afradil insan. Satu daripada cara kita benda. Boleh? Satu afrad daripada insan. Maksud amin manusia lah. Tapi adakah manusia hanyalah amin? Tidak. Jadi manusia ni jenis. Faham? Benda Allah Rabbi Amin ni adalah antara benda afrad bagi insan. Kita boleh faham. Tak contoh amin. Tapi tak laju. Gimana pula? Ingat nak kena dia kali tau. Habis. Dan kecuali olehmu. Mungkin istisnakan. Istisna daripada mana? Istisnakan daripada najis yang jatuh ke dalam air mutlak. Sedangkan air mutlak saat itu kurang daripada 2 kolom. Najis tersebut menajiskan air mutlak tersebut. Dan air mutanajis itu tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Mengecualikan. Maksudnya benda ni, ia tidak menajiskan air. Maitan, bangkai. Damuhu, yang darahnya lam yasili, tidak mengalir. Dia bangkai, ada bangkai yang darah dia mengalir dan ada bangkai yang darah dia tidak mengalir. Maksudnya bangkai darah mengalir ni masa kira hidup dia. Kira hidup dia. Dia ada binatang yang memang tak ada darah langsung. Ada binatang ada darah tapi sikit tidak mengalir. Ada binatang ada darah banyak mengalir. Okey, jelaskan. Tikus ada darah tak? Tikus ada darah tak? Tanya Zoo. Sebab dia Zoo tokek kucing. Kau ni tahu lah tikus. Kucing dia kekal tikus tu. Darah ada darah tak tu? Mengalir tak? Mengalir. Kita katak tikus mengalir juga darah. Ke tak beza tadi? Beza kan? Ke tak mengalir? Jangan tikus. Patung tikus menang. Itu memang tak ada darah langsung. Okay, jelaskan. Okey, tikus adalah binatang yang mempunyai darah yang mengalir. Bangkai dia najis. Maka bangkai dia kalau jatuh ke dalam air yang sedikit, bangkai dia menajiskan air yang sedikit. Sebab dia adalah bangkai yang mempunyai darah yang okey, lalat. Lalat ada darah tak? Tak ada. Okey, boleh. Kabur.
katu. Bangkai dia najis. Tetapi kalau jatuh ke dalam air yang sedikit, ia tidak menajiskan air tersebut. Itu maksud dia, wastatni maitan damuhu lam yasid. Masih boleh faham? Jadi kalau air yang sedikit, semata air yang sedikit ni maksudnya kurang daripada 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah. Semata-mata jatuh najis di dalamnya, najis tersebut menajiskan air itu. Melainkan kalau najis yang dimaafkan dalam bak air, iaitu najis yang dimaafkan dalam bak air adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Maka ia dimaafkan dalam bak air. Ia tidak menajiskan air tersebut. Macam ni faham? Tapi dengan 2 syarat. Dia ada syarat dia. Berapa syarat? 2 syarat. Syarat yang pertama bukan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita ambil dalak, dia letak dalam air, hak yang nak minum. Nak kena kami. Mana ambil ambil dalak boleh pergi ekor. Ambil dalak boleh pergi ekor tak dalam. Sebab kalau dia minum, dia dengar sikit. Contoh. Tak lalak boleh pergi ekor. Itu menajiskan air. Itu tak boleh. Perbuatan tersebut adalah haram. Bukan suruh buat. Contoh sahaja. Ataupun bukan perbuatan kita tetapi ia mengubahkan air. Tidak dimaafkan. Dia dimaafkan ketika cukup 2 syarat. Syarat yang pertama bukan perbuatan kita yang meletakkan lalat yang mati saat itu ke dalam bekas air. Faham? Bangkai dia tu dalam air yang sedikit. Syarat yang kedua adalah bukan dia tidak mengubahkan sifat air. Kalau dia mengubahkan sifat air sampai ke busuk, sampai ke warna jadi lain, macam katu kalau bila dia jatuh dalam bekas tu jadi putih, jadi air susu. Jadi kalau ramah sangat. Kalau banyak sangat katu. Banyak sangat katu sampai jadi macam air susu. Kita tengok tak tadi? Biasa. Macam air susu kan. Makin berubah tak? Berubah. Kalau ada musuh pahu air. Kalau kita tak sari kan musuh pahu. Maka tu tidak dimaafkan. Sebab dia mengubahkan air. Okey, wastatni maitan damuhu lam yasili aw la yura bi tarfi lamma yahsuli. Ataupun tidak kelihatan dengan tarf, dengan pandangan mata kasar. Dengan pandangan mata. Tidak kelihatan dengan pandangan mata lamma yahsuli. Tak kala berlaku ia. Maksudnya tak kala ia jatuh ke dalam air saat itu, benda tidak kelihatan dia sebab sikit sangat, maka dimaafkan. Dimaafkan. Masalah ni dimaafkan. Jadi antara benda yang dimaafkan najis yang sedikit, yang tidak kelihatan dengan mata kasar. Lalak kan ijak atas tahi, yang masih lagi boleh cari. Faham madu bangun tak? Contoh. Contoh. Mana kerek madu, sebab kaki madu ada sendiri. Bosok orang lain, jual orang lain. Jadi batu injak atas itu nampak. Injak atas tahi kan. Tapi tak ada mana kaki dia nampak. Mata orang kasar tak nampak. Peng dia kita itu dalam air yang sikit tu. Dimaafkan. Ia tidak menajiskan air tersebut. Itu maksudnya. Aw la yura bi tarfi lamma yahsul. Aw qullataini birrutayl ramli. Ataupun 2 kolah. Air saat ni tu 2 kolah. Dan saat ni kan kurang daripada 2 kolah kan. Air tu 2 kolah. Saat ni kurang daripada 2 kolah. Okey, jelas dah kurang daripada 2 kolah. Okey, yang kurang daripada 2 kolah kita kena cerita sekali lagi. Air yang kurang daripada 2 kolah. Maksudnya 2 kolah ni tak sampai 200 liter. Bila jatuh najis. Dan najis itu najis yang tidak dimaafkan. Jatuh najis ke dalam air yang tidak cukup 2 kolah dan najis saat itu najis yang tidak dimaafkan, maka air tersebut bertukar menjadi mutanajis. Bila bertukar menjadi mutanajis, tidak boleh lagi kita guna air tersebut untuk bersuci. Sama ada menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Kerana syarat menghilangkan najis dan mengangkat hadas adalah air mutlak. Kita boleh faham. Namun kalau sekiranya najis yang jatuh saat itu, najis yang dimaafkan, contoh bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, ataupun sedikit sangat najis yang tidak kelihatan dengan mata kasar, maka ketika itu ia
dimaafkan. Maksudnya masih lagi boleh guna air tersebut untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Cuma masalah bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir saat itu, mesti kena cukup dua syarat. Syarat yang pertama adalah bukan melalui perbuatan kita, bukan kita yang letak dalam air yang sedikit. Yang keduanya, ia tidak mengubahkan sifat air. Okey je lah. Tadi dikata kurang daripada dua qoloh. Ni au qullataini birrutaylir ramli, ataupun dua qoloh. Dua qoloh. Air ni cukup dua qoloh. 200 liter ke atas. 600 liter, 700 liter, 400 liter, 300 liter. Oh, banyak air ni. Birrutaylir ramli fawqa thamanina qariba ritli. Fawqa thamanina qariba ritli. Dengan rutayl, dengan kiraan kaki ar-ramli. Ar-ramli ni yang dinisbahkan kepada Ramlah. Ramlah ni adalah nama satu negeri di negara Syam. Satu negeri di negara Syam. Okey, boleh faham? Ramlah. Kalau dengan kaki Ramlah adalah fawqa thamanina, lebih daripada 80 kaki. Qariba ritlin, hampir ritlin satu kaki. Lebih daripada 80, hampir satu kaki. Ada bagaimana ni? Lebih daripada 80 kaki, hampir satu kaki lebih. Cakap kita ni. Lebih daripada 80. Lebih daripada 80, hampir satu kaki lebih. Lebih daripada 80. Bukan 80, lebih daripada 80. Dan lebih banyak mana? Hampir satu kaki. Berapa? Lebih daripada 80 ringgit. Dan lebih banyak mana? Hampir RM1 lebih. Dekat-dekat dengan 81 ringgit. Cakap dekat-dekat dengan 81 kaki dengan kaki Ramlah. Kita tak tahu kaki Ramlah mana. Sebab kita tak guna dah kan? Faham? Dengan ukuran dua qoloh. Kalau dengan kaki Ramlah, lebih daripada 80 kaki. Dekat-dekat dengan 81 kaki. Kalau dua qoloh, ukuran dengan kaki Ramlah. Berbeza dengan kaki Damsyik ataupun Dimashq. Kita kata Damsyik lah. Orang Arab kata Dimashq, Damascus. Au qullataini, ataupun dua qoloh bid Dimashqi, dengan kaki Dimashqi. Bid Dimashqi ay bir ritli Dimashqi, dengan kaki Dimashqi. Dimashq sekarang ni adalah satu negeri di negara Syam juga. Cuma negara Syam berpecah kepada 4 buah negara pula ni. Dulu sekali ya. Boleh faham. Sekarang ni Dimashq, orang baca kan ni, Dimashq adalah ibu negara Syria. Ibu negara ke ibu negeri? Ibu negara. Ya, ibu negara Syria. Suria. Baik. Hiyah, biasanya hiyah. Ha pada hiyah tu dipanggil ha usakti. Ha sakti nama dia. Au qullatan, ada dua qoloh dengan kaki Damsyik ataupun kaki Dimashq, iaitu thamanu artalin atat ba'da miyah. 8 kaki yang datang selepas daripada miyah. Miyah tu asalnya mi'ah. Selepas daripada mi'ah, berapa mi'ah? 100. 8 kaki yang datang selepas daripada 100. Berapa cakap kita? 8 kaki yang datang selepas daripada 100. 100 8 kaki. Kalau dengan kaki Dimashq, 108 kaki. Kalau dengan kaki Ramlah, 8, dekat-dekat dengan 81. Faham lagi? Jadi kaki Dimashq lebih ringan berbanding dengan kaki Ramlah. Faham lagi? Kita ni nak pakai kaki-kaki benda tak tahu. Dan kalau kita pergi tanya orang Ramlah ke orang Dimashq pun tak tahu benda kaki. Boleh guna dah ni. Leni hok kaki dulu. Ni guna kaki lain pula. Okay, jelas kan? Baik.
Jadi kalau ni kita ukur dengan ukuran liter, lebih kurang dalam 200 liter. Okay, habis. Dah habis lagi tau. Ataupun dua kolok. Okey, nak cerita dua kolok. Lepas tu nak ukur dua kolok. Dah habis lagi. Ataupun dua kolok. Lepas tu dia kata boleh. Wan najasul waqi'u qad ghayyarahu. Padahal najis yang jatuh ke dalam air yang cukup dua kolok saat itu. Qad ghayyarahu. Sesungguhnya telah mengubahlah ia najis. Hu akan dia akan air yang cukup dua kolok. Najis saat itu dia mengubahkan air tersebut. Boleh faham tadi? Maka tidak boleh kita bersuci dengan air tersebut. Boleh faham? Tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Air yang cukup dua kolok, walaupun banyak, ketika jatuh najis yang tidak dimaafkan dalamnya, dan najis itu mengubahkan sifat air, faham lagi? Qad ghayyarah, dia mengubahkan sifat air. Maka ketika itu air tersebut bertukar menjadi mutanajis. Pendek kata, kesimpulan. Air mutanajis dia terbagi kepada dua. Yang pertama air yang sedikit, yang keduanya air yang banyak. Sikit dengan banyak, dua kolah ke atas banyak, kurang daripada dua kolah sikit. Air mutanajis yang sedikit adalah semata-mata jatuh najis yang tidak dimakan di dalamnya, maka itu adalah air mutanajis. Sama ada berubah sifat ataupun tidak. Tapi dengan syarat najis saat itu najis yang tidak dimaafkan. Boleh faham? Yang kedua air yang banyak. Air mutanajis yang banyak, iaitu air yang banyak yang jatuh ke dalamnya najis, yang mana najis saat itu mengubahkan sifat air. Sama ada sifat air warna berubah, bau ataupun rasa. Seterusnya katanya wakhtira fi musyammasin la yukrahu. Di dalam bait ni dia ada banyak sedikit perbezaan di maksudnya ada berbeza ataupun tidak sama antara satu nuskah kepada satu nuskah yang lain. Cuma ana baca nuskah ni. Nuskah ni kita baca ni. Nuskah mana ni? Maktabah Madinah, Jawa Timur. Anda bakal apa ni lah. Baik. Kata dia mana lagi? Wakhtira fi musyammasin la yukrahu. Dan ikhtira. Wakhtira dan dipilih fi'il madhi bila majhul. Maksudnya sebahagian daripada ulama memilih. Ini ikhtara Nawawi. Sedang memilih oleh Imam Nawawi. Fi musyammasin. Pada air musyammas. Air yang terjemur di bawah panas matahari. Okey, boleh faham? Air yang terjemur di bawah panas matahari. Imam Nawawi memilih la yukrahu, tidak dimakruhkan. Maksudnya menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, menggunakan air musyammas hukum dia adalah makruh, tapi dengan syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia adalah yang pertama, air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah panas matahari, dan air tersebut letak dalam bekas yang boleh ditempa selain daripada bekas mah perak, bekas besi ke, timah ke, leker ke, aluminium ke, tak kira lah. Lepas tu di negeri yang panas, diguna ketika panas, diguna pada tubuh badan. Okey, boleh faham? Kau dia makruh. Dan tidak ada air yang lain dah. Masih lagi ada air yang lain. Kalau tidak ada air yang lain, maka tak makruh. Okey, boleh faham? Tak ada air lain dah, itu je ada. Boleh guna. Okey, jelas kan? Digunakan pada tubuh badan. Okey, itu antara syarat-syarat dia. Namun Imam Nawawi memilih pandangan tidak makruh. Sebab Imam Nawawi melihat kepada hadis yang berkait dengan makruh guna air musyammas adalah hadis dhaif. Jadi Imam Nawawi memilih tidak makruh. Itu maksud wakhtira fi musyammasin la yukrah. Wa in bi nafsihi intafat taghayyur wal ma'u la ka za'faranin yadhhur. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.